Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'da. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alni minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidatan wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sambung pelajaran tafsir kita pada minggu ni, iaitu minggu yang ketiga, juzuk yang ke-15. Iaitu juzuk yang ke-15, iaitu Subhanallazi, muka surat 291, surah Al-Isra, surah yang ke-17. Surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-94. Dan insya-Allah kita akan cuba baca ayat hari ini 94, 95, 96 dan 97. Iaitu surah yang ke-17 daripada juzuk yang ke-15, ayat yang ke-94, 95, 96 dan 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Terjemahan lafziah bagi ayat yang ke-94. Waw dan ma tidak ada. Mana'a yang menghalangi, an-nasa manusia, an untuk yu'minu beriman, mereka beriman. Id tatkala ja'ahum, ja datang, ahumul datang kepada mereka, al-huda petunjuk, illa kecuali, an bahawa, qalu mereka berkata, ab'asa hamzah adakah, ba'asa mengutus Allah, basyaran seorang manusia, rasulah sebagai rasul. Terjemahan keseluruhan bagi ayat 94 ni, wa ma mana'an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya.
illa an qalu ab'atsallahu basharar rasula. Selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Ayat yang ke-94 ini Allah SWT nak menyatakan, nak menerangkan, sebenarnya tidak ada halangan untuk manusia tu nak beriman. Tidak ada apa-apa halangan untuk manusia tu beriman. Kalau dia dapat petunjuk tu, tidak ada siapa pun boleh tolak dia. Di sini ayat ni nak menyatakan bahawa orang kafir musyrikin yang mana mereka dengan berbagai hilah mereka, berbagai dalih mereka kata mereka tak boleh beriman. Daripada ayat yang lepas dulu, antaranya kita tengok ayat yang 90 dulu, kan? Mereka pernah berkata, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Orang kafir musyrikin kata apa masa tu? Mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan beriman kepada engkau sehingga engkau dapat pancarkan daripada bumi ni mata air untuk kami. Mereka datangkan macam-macam helah supaya tak mau beriman. Kalau engkau betul, kau datangkan, kau keluarkan mata air daripada bumi ni, bumi yang kering kontang ni. Ataupun dalam ayat 91, au takuna laka jannatum min nakhilin wa 'inabin fatufajjira lana fatufajjiral anhari khilalaha tafjira. Ataupun kau dapat membuat sebuah kebun, sebidang kebun daripada pohon-pohon korma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai-sungai yang mengalir alirannya dengan begitu deras sekali. Kemudian lagi dalam 92 pula, au tusqitas samaa kama za'amta 'alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ataupun kamu menjatuhkan langit sebagaimana engkau katakan ke atas kami, jatuhkan langit itu berkeping-keping, ataupun kau datangkan Allah SWT dan malaikat berjumpa dengan kami, baru kami nak percaya, baru nak beriman. Atau lagi dalam 93 Allah kata apa? Ataupun au yakuna laka baitum min zukhrufin au tarqa fis sama, atau bagi kamu bina sebuah rumah daripada perhiasan permata, atau kamu naik au tarqa fis sama, ataupun kamu panjat langit. Wala nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina. Sekali-kali kami tak akan beriman. Tak akan beriman dengan kau sehingga kau naik menurun ke atas kami sebuah kitab pula. Allah Akbar. Ini ayat-ayat yang lepas yang nak menyatakan kafir musyrikin ni mereka memang tak mau beriman. Sebab tu dalam ayat yang ke-94 Allah kata, wa ma mana'an nas an yu'minu iz ja'ahumul huda. Tidak ada yang dapat menghalang manusia tu. Wa ma mana'an nas, tidak ada yang boleh menghalang manusia, yakni orang-orang musyrik untuk beriman semasa mereka didatangi petunjuk. Kalau dia dah kafir macam mana pun, kalau Allah nak bagi petunjuk, tidak ada satu orang boleh menghalang. Apa-apa saja jenis halangan tak boleh menghalang dia. Kalau hati dah masuk nak beriman dengan Allah, kalau petunjuk dah masuk, buat pilah macam mana, dia tetap dia akan beriman. Tapi sekarang masalah pasal petunjuk tak masuk. Allahu Akbar. Jadi di sini Allah nak menyatakan tidak ada perkara-perkara yang dapat menghalang manusia kalau orang musyrik itu untuk beriman semasa mereka telah didatangi petunjuk. Kenapa? Zaman mereka dapat lihat, di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam ni, mereka dapat lihat mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan mata kepala mereka dapat lihat. Antara dia kita tengok contoh mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana
matahari, kan, ataupun bulan, mengikut apa yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Abu Jahal la'natullah alaih dan pembesar-pembesar lain, mereka panggil baginda sallallahu alaihi wasallam supaya bawa masuk bulan ni. Masuk bulan ni dia celah baju, celah apa? Tangan baju nak baginda sallallahu alaihi wasallam, masuk daripada kanan, keluar kok kiri, keluar balik terbelah dua. Jadi mereka tengok, mereka panggil. Baginda pergi di satu padang, mereka kumpulkan semua orang. Wahai Muhammad, kalau kamu benar, kamu panggil bulan ni, supaya bulan ni masuk melalui celah baju tangan kamu tu, masuk dan keluar balik, dia terbelah dua balik, kemudian cantum balik. Baginda sallallahu alaihi wasallam tunggu waktu malam, sembahyang hajat kepada Allah SWT, minta pada Allah SWT. Kenapa? Dengan harapan supaya orang kafir musyrikin ni beriman dengan Allah SWT. Sampai tahap tu kafir musyrikin minta supaya nak beriman dengan Allah dan Rasulnya, syaratnya baginda bawa bulan macam tu. Baginda sembahyang hajat minta kepada Allah SWT. Minta kepada Allah SWT supaya Allah SWT tunaikan permintaan ini, supaya orang kafir musyrikin dapat beriman dengan Allah SWT. Bulan masuk melalui apa? Celah baju, celah lengan baginda sallallahu alaihi wasallam, keluar balik, kemudian belah dua. Tengok depan mata kepala mereka. Dia kata ni sihir. Kalau sihir buat dah tengok. Ni satu perkara yang luar biasa yang manusia tak boleh buat. Allahu Akbar. Itu yang tengok bulan dah terbelah dua. Sebab tu bila Neil Armstrong pergi naik kan, dia nampak kesan garisan belahan dua tu ada. Memang benar. Allahu Akbar. Nampak belahan tu ada. Allahu Akbar. Jadi di sini Allah nak bagi tahu, tidak ada yang dapat menghalang manusia, iaitu orang kafir musyrikin ni, untuk beriman dengan Allah SWT. Setelah mereka dapat petunjuk, mereka dah tengok mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sudah kuat bukti dia. Mukjizat yang banyak lagi mereka tengok, kan? Allah Akbar. Al-Quran yang didatangi pada zaman mereka juga, mereka tengok ini bukan satu sastra, bukan bahasa sastra, bahasa yang manusia tak boleh buat. Sebab tu Allah pernah cabar. Kalau mereka boleh buat, datangkan walaupun satu ayat, buatlah, kumpullah semua manusia dan jin, berhimpun nak buat dengan satu ayat. Kalau boleh sama dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi di sini nak tunjukkan, di sini Allah turunkan lagi, kan? Nak bagi tahu kenapa orang kafir musyrikin ni telah ada datang di wahyu depan masa zaman Nabi SAW, dah ada wahyu dah, kan? Mereka dah tengok semua. Mereka sepatutnya mereka boleh percaya pada Al-Quran. Tapi apa mereka kata? Illa an qalu, melainkan mereka berkata apa? Walaupun nampak mukjizat, walaupun nampak Quran tu benar, walaupun nampak Nabi SAW tu benar, dipek benar, mereka lihat dengan mata kepala mereka, bukan dengan apa? Tipu daya, kan? Semua mereka nampak, tapi mereka tetap degil, ingkar. Tak mau beriman juga. Ni ada jenis bangsa manusia macam ni juga. Dah tengok kebenaran, tak mau nak mengaku juga. Tak mau mengaku, sombong. Allahu Akbar. Apa mereka kata? Aba'asallahu basyara rasula. Mereka kata apa? Adakah Allah SWT mengutuskan manusia itu sebagai utusan? Allah utus manusia itu menjadi rasul? Boleh buat pertanyaan seolah-olah tanya. Di sini ulama kata, Hamzah di sini, Hamzah istifham ingkari. Pertanyaan, tapi pertanyaan nak mengingkar, bukan tanya nak tahu. Bukan pertanyaan nak jawapan. Tapi pertanyaan dia tu, pertanyaan nak ingkar benda tu. Jadi ditanya Allah, kan? Adakah Allah SWT akan hantar, kan? Akan hantar manusia menjadi rasul, kan? Takkanlah Allah hantar manusia jadi rasul. Kalau Allah nak hantar ni, dia tak hantar manusia jadi rasul, dia hantar mesti malaikat dia. Allah bukan bodoh, dia kata. Allah mesti pandai, mesti hantar malaikat menjadi rasul. Ni engkau wahai Muhammad ni manusia macam kami.
makan macam kami, berkahwin macam kami, tidur macam kami, berjalan macam kami juga. Sama. Kencing, berak semua sama. Takkanlah Allah tak cerdik. Allah nak hantar seorang Rasul daripada kalangan manusia macam kami, ada sifat bebal, ada sifat marah, ada sifat suka, ada sifat duka, kan? Hantar macam kami juga, sama lah macam tu. Jadi soalan tanya ni, dia kata adakah Allah SWT akan hantar ni, kan? Seorang manusia ni sebagai Rasul, nak tunjukkan dia kata takkan Allah hantar lah. Allah kalau hantar seorang Rasul ni, Allah mesti hantar dia daripada kalangan malaikat. Rasul tu mesti dia kalangan malaikat, bukan daripada apa? Daripada manusia. Allahu Akbar. Jadi kita dapat dipaham di sini, dan ambil kepahaman di sini, apa dia? Kafir musyrikin tak percaya bahawa Allah mengutuskan Rasul daripada bangsa manusia. Sepatutnya Rasul itu daripada bangsa malaikat. Dalam kitab Tafsir Sawi, menyatakan di sini mereka berkata aba'asallahu bashar rasulah, dikhususkan, disebut tegahan dia yang menyebabkan manusia tu tak mau beriman walaupun dah tengok petunjuk dengan jelas, dah nampak dah. Di sini disebut apa antaranya, disebut kerana apa? Mereka kata kalau mereka nak beriman, kalau Allah hantar dengan seorang malaikat, kami beriman lah jadi Rasul. Kalau tidak, kami tak mau. Jadi dikhususkan dengan sebut macam ni. Sebab apa? Kerana padahal nak menghalang manusia untuk beriman tu banyak. Yang macam ayat lepas tadilah, 91, 90 tadi, 91, 92, kan? So pancar air apa? Pancar air kan? Untuk keluar ataupun buat kebun dan sebagainya lah. Macam-macam apa ni? Asbab, kan? Punca-punca nak menghalang manusia daripada beriman. Tapi di datang sini dikhususkan. Nak sebut perkara yang paling besar yang menyebabkan mereka tak mau beriman, dia kata sebab apa? Utusan Rasul ni daripada kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Kerana manusia kami tak mau beriman. Maksudnya manusia ni sama dengan kami. Darjat pun sama kami, makan, minum, tidur, kencing, berak, berkahwin dan sebagainya. Sama kami tak mau. Tu dia kafir musyrikin punya degil mereka tak mau beriman. Allahu Akbar. Sebab tu wama mana'an nas an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu ab'asallahu bashar rasula. Tidak ada yang menghalang, tidak ada yang dapat menghalang manusia itu beriman kepada Allah SWT ketika mereka telah didatangi petunjuk, ketika mereka dah tengok petunjuk, dah datang semua, kan? Melainkan oleh kerana kedegilan mereka, kesombongan mereka, mereka sanggup mengatakan, adakah Allah SWT menghantar Rasul tu daripada kalangan manusia? Kalau dia hantar dari kalangan apa? Dari kalangan malaikat, kami baru beriman. Seolah-olah ini nak menghina baginda, kan? Dia kata takkan Allah bodoh nak hantar kamu ni sebagai Nabi. Mereka tak mau membenarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka kata Allah tak hantar kamu. Allah hantar mesti, kalau dia punya Rasul tu mestilah malaikat dia. Allahu Akbar. Ayat ni kita tengok dalam, nanti datang pada surah-surah lain pun ada juga. Contoh dia tengok perbandingan sama ada kan dalam surah Yunus. Nanti akan datang dalam surah Yunus. Surah Yunus juga lah. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas. Patutkah manusia tercengang kerana kami, yakni Allah SWT, mewahyukan kepada seorang lelaki di antara mereka, iaitu hendaklah engkau mentakutikan manusia tu. Jadi dalam surah Yunus ni nak menyatakan manusia tercengang. Sebab apa? Utusan dia kalangan manusia. Allah mewahyukan kepada seorang lelaki manusia. Samalah. Dia buat heran. Dia kata seolah-olah menganggap ini satu perkara yang tak betul lah. Tak, maaf, saya tengah mengajar. Begitu juga dengan ayat 6.
Dalam kebandingan ayat lain pula, surah At-Taghabun, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharun yahdunana. Dalam surah At-Taghabun pun perbandingan sama macam ayat ini juga. Yang demikian itu disebabkan kerana rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi mereka mengatakan, adakah manusia akan memimpin kami? Mereka tak setuju kalau rasul tu ialah daripada manusia. Mereka tak setuju. Banyak lagi ayat ini antaranya lah. Jadi di sini Allah SWT fokuskan supaya manusia nak tunjukkan pada orang kafir musyrikin bahawa tidak ada halangan sebenarnya. Kalau kawan tu dah tengok betul nak dapat petunjuk kan. Tapi ini perkara ni menyebabkan mereka tak mau beriman dengan Allah SWT. Seterusnya ayat yang ke-95, terjemahan lafziah dia. Qul, katakanlah, lau, jikalau, kana adalah di ardi bumi, malaikatun, malaikat, yamshuna, mereka berjalan-jalan, mutmainnina, tentram ataupun tenang, lanazzalna, nescaya kami turunkan, alaihim, atas mereka, min, dari as-sama', langit, malakan, malaikat, rasulah, sebagai rasul. Terjemahan keseluruhan bagi ayat yang ke-95. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshu. Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang. Malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula. Nescaya kami turunkan kepada malaikat-malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Ayat ni Allah SWT menyatakan, kalaulah umpamanya bumi ni, bumi yang manusia duduk ni didiami oleh para malaikat. Maknanya bukan manusia lagi, bumi ni semua malaikat yang bebas, dia berjalan sana sini dengan tentram, dan dapat bergaul dengan manusia. Oh, hebat. Bumi ni diduduki oleh apa? Manusia, dan para malaikat. Malaikat pun dia pergi pasar lah, mungkinlah kata macam tu, tenang-tenang kan. Boleh bergaul dengan manusia, boleh bercakap dengan manusia. Kadang-kadang kita nak tidur, boleh cakap dengan malaikat. Oh, hebatlah macam tu. Ni umpama saja. Kalaulah umpamanya bumi ini didiami oleh para malaikat yang bebas berjalan ke sana kemari dengan tentram dan dapat bergaul dengan manusia. Kalau boleh lah kan. Tapi boleh tak? Adakah manusia boleh cakap dengan malaikat? Nak tengok malaikat pun macam mana? Ni nak nampak wajah, nak lihat wajah malaikat pun susah kan. Kalau boleh, pasti Allah SWT akan menurunkan dari langit bangsa malaikat itu menjadi rasul. Kalau boleh lah, nescaya rasul tu pun di kalangan malaikat. Nak tunjuk tak boleh lah. Sebab manusia nak berkomunikasi dengan malaikat, mana boleh? Tak nampak. Atau malaikat nak berkomunikasi dengan apa? Manusia tu pun susah kan? Atau nak jual beli, boleh tak? Malaikat dia apa, peniaga, nak jual, manusia nak beli macam mana? Atau dia nak beli pun tak boleh. Nak jual beli tak boleh, nak bermasyarakat tak boleh, semua tak boleh. Pasal dia daripada jenis yang lain, pasal manusia bangsa lain. Sebab tu Allah kata, kalaulah bangsa malaikat ni boleh duduk dengan tenang, boleh berkawan dengan manusia semua, tak payah turun manusia sebagai rasul. Hantar malaikat saja. Malaikat yang mana tidak ada nafsu, malaikat yang mana mereka ni iman mereka tak naik tak turun.
Malaikat yang mana tak buat maksiat, yang ada sujud kepada Allah, yang mana ada rokok saja, yang ada yang kiam saja, tak pernah membantahi perintah Allah SWT. Lebih baik dihantarkan utusan di kalangan Rasul. Allahu Akbar. Jadi Allah beritahu, la nazzalna alaihim minas sama'. Nescaya kami akan turunkan, pasti kami akan turunkan mereka ni. Pasti kami akan turunkan bangsa malaikat itu menjadi rasul untuk memberikan pimpinan dan mengajar manusia tu. Pasal apa? Malaikat lagi baiklah macam tu. Tetapi apa yang kita dapat lihat, tabiat manusia yang semula jadi, tabiat yang semula jadi, yang ada pada bangsa malaikat, tak sesuai untuk mereka bergaul dengan manusia. Memang tak sesuai pun. Malaikat macam mana nak bergaul manusia? Boleh main sekali ke? Susah. Badan dia besar mana? Kita pun tak tahu. Allahu Akbar. Mana tabiat malaikat pun tak sama, tabiat manusia pun tak sama. Tabiat manusia suka apa? Suka makan minum, kencing berak, betul tak? Malaikat tak makan minum, tak kencing berak. Allah Akbar. Manusia pula ada lelaki wanita, malaikat tak ada. Bukan lelaki, bukan wanita. Tabiat tak semula jadi, tak sama. Semula jadi tak sama. Jadi tabiat manusia ni yang ada pada bangsa malaikat ke bangsa manusia ni tidak sesuai untuk mereka nak buat pergaulan. Tak ada boleh. Tidak mudah mereka untuk apa? Nak mengadakan dialog ke, nak persefahaman ke. Disebabkan perbezaan yang cukup jauh. Jauh sangatlah. Di antara bangsa malaikat dengan bangsa manusia. Jauh sangat. Kenapa? Dan ini dah menjadi adat Allah SWT, sunnatullah. Allah SWT mencipta makhluk dia, kemudian dia hantar utusan pun di kalangan makhluk dia juga. Kalau manusia, dia hantar manusia lah sebagai utusan dia daripada jenis mereka. Daripada jenis mereka juga. Allah tak akan hantar lain lah. Nak hantar utusan, misalnya kita nak hantar Rasul, nak bagi tahu pada manusia ni, hantar kalangan malaikat, tak hantar. Atau hantar kalangan jin. Kalau Allah SWT hantar Rasul ni untuk manusia ni, jin, kelang kabut kita. Manusia nak tengok jin pun takut. Baru tengok nampak tanduk, pengsan terus. Belum diperzahirkan lagi, nampak tanduk. Maka perkara yang nak disampaikan oleh Allah SWT melalui Rasulnya, yang kata apa, jin ni tentu tak boleh sampai. Dan jin ni pula bukan orang yang baik. Sebaik-baik manusia, sejahat-jahat manusia itulah sebaik-baik jin. Nak tunjukkan ibarat paling jahat manusia, itulah paling baik jin. Mana jin ni jahat ke? Allah Akbar. Melainkan jin yang telah Allah pelihara, jin Islam ya. Lain tu semua penipu ya. Lain semua penipu. Kalau jadi Rasul, nescaya risalah Allah pun dia tipu. Nescaya risalah Allah pun ditipu. Macam mana manusia nak berkomunikasi dengan jin tadi? Tentu lagi tak boleh. Nak cakap, nak tengok pun takut, tambah nak cakap. Allahu Akbar, terkencing lagi kan. Nak cakap dengan jin macam mana? Allah Akbar. Jadi memang sunatullah, Allah tak hantar melainkan Rasul tu melainkan bangsa mereka sendiri, jenis sendiri. Jenis manusia juga. Allah tak hantar dari kalangan malaikat, Allah tak hantar dari kalangan jin, Allah tak hantar dari kalangan binatang. Kalau binatang belajar Rasul macam mana pula kan? Allahu Akbar. Oleh sebab itu, hanya bangsa manusia saja yang pilihan, yang jadi pilihan Allah SWT dijadikan Rasulnya. Allah tak pilih Rasul di kalangan lain. Allah hanya pilih di kalangan manusia. Karena Allah SWT telah mengurniakan kepada mereka, pada manusia yang dijadikan Rasul ni, diri yang bersih sebagai maksum.
Mempunyai roh yang suci dan dibekalkan kepada diri mereka ni persiapan-persiapan yang membolehkannya berhubung dengan para malaikat, juga berhubung dengan manusia, sehingga dapat menyampaikan tugas kerasulannya daripada Tuhannya kepada kaum bangsanya sendiri. Jadi di sini hikmahnya Allah mengutuskan Rasul di kalangan manusia juga. Ini sebab manusia ni dia boleh jumpa. Jadi dia tak boleh katalah, maka tak ada satu pendakwaan lagi dia kata. Dia akan terima hukum Allah sebenarnya. Kalau dia kata kamu tak apalah, kamu boleh buat, kamu Rasul, kamu malaikat, kami ni manusia macam mana nak buat. Tapi kalau Allah hantar Rasul tu seorang manusia, mereka tak boleh tolak lagi. Kalau mereka kata kami tak boleh buat, kami ada anak, kami ada isteri. Nabi pun ada isteri, ada anak. Kami kena makan, kami kena minum. Rasul pun kena makan, minum juga. Dan sebagainya. Mereka tak boleh tolak dakwaan. Mereka kata kami tak sesuai. Bahasa Rasul tu pun bangsa manusia juga. Makan, minum, berkahwin dan sebagainya. Jadi Allah SWT jadikan Rasul ni mana jiwa mereka jiwa bersih, yang terpelihara daripada dosa. Walaupun di kalangan manusia, tapi Allah pelihara mereka. Ni Allah pelihara mereka. Nabi-nabi. Nabi-nabi. Mungkin orang akan tanya, Nabi-nabi ni Allah maksum Maksum Allah pelihara mereka daripada dosa. Tapi kalau ni atas pendapat mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, semua anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka ni bersih, maksum. Maksud terpelihara daripada dosa. Mungkin timbul kesamaran. Mungkin timbul pertanyaan. Orang kata, baiklah kata Nabi-Nabi tu maksum. Macam puak-puak Wahbi ni, mereka tolak, dia kata hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang maksum. Nabi lain tak maksum. Pasal mereka buat dosa. Dia kata contohnya Nabi Adam alaihissalam. Dia buat dosa, dia pergi makan apa? Dia pergi hampir pohon yang Allah SWT larang. Dia pergi makan buah gandum tu. Ataupun Nabi Musa alaihissalam dia kata, membunuh. Dia tampar orang Kipti tu, main mati. Allahu Akbar. Banyak lagi perkara lain Jadi ni semua menunjukkan mereka ni tak terpelihara daripada dosa. Sebenarnya ulama' dah jawab. Semua anbiya adalah maksum, terpelihara daripada dosa. Mereka seperti Adam alaihissalam, mereka melakukan kesalahan tu bukan kehendak mereka. Mereka tertipu, ditipu oleh syaitan la'natullah alaih. Tapi perkara itu tak mengaibkan, tak menjatuhkan maruah mereka sebagai seorang nabi. Tak menjatuhkan maruah mereka sebagai seorang nabi. Mana tak menjatuhkan dia sebagai maruah mereka sebagai seorang nabi, tak itu. Walaupun nampak macam melakukan kesalahan, tapi sebenarnya berdosa ni di sisi mereka dengan Allah SWT. Tapi di sisi dengan makhluk tak berdosa tu. Pasal orang tak tahu, tak tahu kena tipu. Nak kira salah tak? Tak kira salah. Tapi di sisi Allah, mereka ni dianggap dosa juga. Dianggap salah. Tapi di sisi manusia, sebab tu sama manusia, mereka ni maksum. Tak kira salah. Begitu juga Musa AS, tak kira salah. Dia mana tahu kalau tamparan dia boleh mematikan orang Kipti tersebut. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, hanya mangsa manusia yang Allah Ta'ala pilih menjadi Rasul. Kenapa? Manusia ni lah, mereka ni dah telah diberi persiapan, dengan dibekalkan dengan ilmu sebagainya, untuk berhubung dengan malaikat ke, berhubung dengan manusia ke. Sesungguhnya Allah mengutuskan para Rasul daripada bangsa manusia ada mengandungi hikmah yang cukup banyak dan nikmat yang besar. Allah SWT sebut lagi dalam firman-Nya dalam surah yang lain lah, dalam surah Ali Imran. Nanti kita akan sampai Ali Imran ayat 164. Dalam firman-Nya Allah SWT mengatakan mafhumnya, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah SWT telah mengurniakan kepada orang-orang mukmin, yakni akan nikmatnya ketika Ia telah mengutus kepada
mereka seorang rasul daripada kalangan mereka. Mana Allah bagi tahu makna hantar seorang rasul ni merupakan nikmat. Bila Allah hantar rasul ni, ini merupakan nikmat. Kenapa? Bila ada rasul, maka manusia dapat terhindar daripada syirik, murtad, kafir, buat maksiat. Kerana rasul tu sebagai petunjuk, rasul akan terangkan. Ini sebagai petunjuk. Ni satu nikmat. Macam pelajar lah kita tengok kan. Bila ada cikgu, ni satu rahmat bagi dia, satu nikmat. Kenapa? Bila ada cikgu, maka belajar tu dapat belajar. Pelajar tu akan dapat belajar. Dia tak akan buat silap. Pasti ada cikgu pandu. Kalau tak ada cikgunya, apa akan jadi pelajar? Pelajar tak kerti nak buat. Dia akan buat silap, dia akan buat bising, dia akan macam-macam akan buat. Sebab tu Allah beritahu, Allah SWT hantar Rasul di kalangan manusia. Ini sebagai satu nikmat supaya nak membimbing manusia. Allah Akbar. Banyak lagi lah kita tengok Allah SWT beritahu dalam surah-surah lain. Antara ni lah saya sebut kan. Lagi ayat apa ni dalam surah Al-Bara'ah, Bara'ah ayat yang ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang utusan daripada bangsa kamu. Mana sekiranya malaikat yang diutus tentulah tidak dapat bersepahaman dengan manusia, dan manusia akan ragu-ragu kepadanya. Ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman Allah SWT dalam ayat surah An'am, ayat yang dan surah An'am, surah Al-An'am. Walau ja'alna malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisun. Dan kalau kami jadikan utusan itu jenis malaikat, nescaya kami jadikan dia berupa seorang lelaki, dan tentu sekali mereka ragu-ragu sebagaimana mereka sekarang dalam keraguan. Allah Akbar. Jadi kalau Allah hantar juga, mereka akan jadi ragu lah. Allahu Akbar. Tak, kenapa kalau hantar malaikat, macam mana dia nak merupa lelaki atau perempuan? Pasal malaikat ni bukan lelaki, bukan perempuan. Takkan apa malaikat nak turun nak jumpa dengan apa orang lelaki, kena merupa lelaki. Nak jumpa orang perempuan, merupa orang perempuan. Lepas tu kalau kami jadikan utusan Rasul itu jenis malaikat, nescaya kami jadikan dia berupa seorang lelaki. Dan tentu sekali mereka ragu-ragu sebagaimana mereka sekarang dalam keraguan. Jadi insya-Allah kalau satu orang bertukar jantina macam mana, kita pun rasa pelik kan. Ni bukan ni pondan ni kan. Nampak dah. Ni pondan ni kan. Allah Akbar, suara dia macam lain. Tak sama dengan gaya badan dia pun orang dah rasa pelik. Ini perempuan ni bukan lelaki ni. Nampak beza. Jadi malaikat tu kena tukarlah. Allah Akbar. Dalam konteks ayat ni, dalam hubungan ni, Allah SWT pernah memperlihatkan malaikat Jibril alaihissalam ketika ia diutus supaya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana malaikat Jibril telah dijelmakan berkali-kali berupa salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi. Ini seorang sahabat yang muka dia handsome betul. Seorang raja, Dihyatul Kalbi. Malaikat Jibril selalu datang berupa muka manusia, bentuk muka lelaki ni, raja. Muka dia handsome betul. Dia selalu datang bila nak bagi wahyu, dia bawa macam ni. Dalam hadis yang sahih, yang dalam satu riwayat yang sahih lah, bahwasanya ada seorang Arab dusun yang kelihatan sedang dalam perjalanan, dalam musafir. Dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang Islam. Dia datang jauh ni. Dia tanya Islam, tentang iman, tentang hari kiamat, bila berlaku kiamat. Kemudian dijawab oleh Nabi dengan jawapan yang semuanya dibenarkannya. Lalu dia pun beredar. Lalu dia pun pergilah. Seorang daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang ada kat situ, semua tak kenal orang Arab ni daripada mana. Maka Nabi Islam bagi tahu, itulah Jibril alaihissalam
yang datang pada kamu nak mengajar kamu agama kamu. Sebenarnya dia bukan apa, dia datang tu dia buat bentuk soalan. Sebenarnya nak ajar kamu tentang Islam. Malaikat Jibril alaihissalam datang dengan cara berbentuk manusia, bentuk Dihatul Kalbi. Allahu Akbar. Ni dalam apa? Hadis Matan Arba'in tu ada. Matan Arba'in ada hadis ni kan. Banyak hadis lah. Nak tunjukkan malaikat terpaksa bertukar rupa. Jadi di sini Allah SWT bagi tahu kan. Bagi tahu dalam ayat ni, kalau lah malaikat dapat jalan dengan tenang dulu kan, nescaya Allah turun malaikat cukup lah. Tapi oleh kerana tabiat tak sama, tak boleh juga. Ni nak tolak dakwaan orang kafir musyrikin yang nak utusan mereka daripada Rasul juga. Kalau dijadikan Rasul, nescaya mereka tak akan beriman juga. Pembohong ya. Rasul daripada kalangan malaikat tak akan beriman juga. Nanti dia kata, dia malaikat tak apalah, kami tak malaikat, mana boleh buat macam malaikat. Dia kali kod lain pula. Macam-macam dalih datang. Terusnya ayat yang ke-96, terjemahan lafziah dah. Qul, katakanlah, kafa, cukuplah, billah, Allah syahidan, jadi saksi, baini, antara aku, wa bainakum, dan antara kamu. Innahu, sesungguhnya dia, kana, adalah, bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya, khairan, maha mengetahui, basiran, maha melihat. Terjemahan keseluruhan dia, Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sesungguhnya dia maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Di sini Allah SWT menyuruh Rasulnya supaya menjawab kepada orang kafir musyrik tu. Pasal orang kafir musyrik nak Rasul daripada malaikat kan. Jadi Allah SWT suruh jawab balik. Sebab apa? Kerana orang kafir musyrik dia tak membenarkan bahawa Nabi ni di kalangan manusia ni ialah seorang Rasul. Mereka tak membenarkan. Mereka tak mau membenarkan bahawa Nabi SAW seorang Rasul. Kerana mereka kata kalau Rasul mesti malaikat. Jadi Allah suruh bagi tahu kepada kafir musyrik ini bahwasanya kafa billah, kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah dan Allah itu sebagai saksi aku dengan kamu. Cukuplah. Allah yang tahu tentang agama yang aku bawa, aku ni betul tak betul, cukup, tak baca orang lain. Allah yang benarkan aku. Sekiranya aku berdusta, kalau aku bohonglah, pasti dia akan mengancam aku. Kalau aku buat-buat kata aku jadi Rasul, padahal Rasul tu mesti para malaikat, tentu Allah SWT akan ancam aku. Kalau aku tak betul, bukan boleh reka saya saja sendiri. Macam ada orang nak mengaku sebagai Nabi kan sekarang ni. Nabi orang Melayu pula tu. Allah pun orang tak boleh buat apa-apa. Allah boleh hukum. Allah tahu apa yang dia bawa, betul tak betul. Agama matahari sekarang ni. Yang mana orang nak lawan dia pun tak boleh. Dia pun Quran juga. Tapi Allah boleh hukum siapa sebenar dia. Agama langit ke. Semua yang tak benar ni kan. Allahu Akbar. Dialah yang mengetahui tentang agama yang saya bawa. Sekiranya saya berdusta, pasti dia akan mengancam saya dengan siksaan yang begitu keras. Sebagaimana Allah SWT berfirman pada ayat-ayat, banyak lagi ayat yang lain kan. Contohnya surah Haqqah kan. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la aqazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Dan kalaulah dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengada-adakan perkataan atas kami, nescaya kami tangkap tangan kanannya, lalu kami putuskan tali jantungnya. Kalau Muhammad ni saja reka, cipta, kata dia seorang Nabi, bukan kami utuskan dia, tapi dia kata dia Nabi, apa kami akan buat? Kami tangkap tangan kanan dia, kami putus tali jantung dia. Allah Akbar.
Allah tak biar. Orang nak mendakwa seorang Nabi ni kan senang. Sebab tu kalau ada orang dakwa ni, memang Allah tak biar. Tu berani dakwa Nabi Melayu pula kan. Ada kat dalam tak tu? Berani dakwa. Allahu Akbar. Kalau takat lain tak apa lagi lah kan. Kurafat. Tapi ini mendakwa sebagai seorang Nabi. Orang apa rasa pelik? Nabi yang turunkan Nabi kalangan Arab masa tu. Dia bilang Nabi orang Melayu pun ada. Ada mukjizat dah pula tu. Hebat betul. Tak tahulah itu hukuman Allah akan bagi lah sendirian. Bukan kat Malaysia saja. Kat Indonesia pun ada dah kat Jakarta Nabi orang Melayu. Allah Akbar. Nabi orang lain banyak dah. Sesungguhnya Allah tu maha mengetahui lagi melihat akan hamba-hambanya. Allah tahu. Allah maha mengetahui apa isi, apa yang tersurat, apa yang tersirat. Yakni Allah SWT tahu akan hal ehwal hambanya, baik yang zahir, lahir dia maupun yang batin dia. Allah melihat siapa yang patut diberinya kebaikan dan dengan belas kasihan dia, siapa yang pula yang diberi kecelakaan dan disesatkan. Allah tahu. Pasal apa Allah mungkin satu orang kata, macam mana saya tak dapat hidayah lagi. Allah maha mengetahui Allah akan bagi pada siapa hidayah ni. Mungkin bagi pada orang yang tak betul, dia tak menghargai hidayah. Kan? Macam Abu Jahal, kan? Abu Lahab. Mungkin kalau bagi hidayah pun dia takkan bertaubat kepada Allah SWT, lagi akan kufur. Sebab tu Allah tak bagi. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Kan? Allahu Akbar. Seterusnya ayat yang ke-97. Terjemahan lafziah dia. Waw dan man, siapa yang yahdi memberi petunjuk Allah, fahuwa maka dia al-muhtad, orang yang mendapat petunjuk. Waman dan barang siapa yudlil dan dia mesesatkan, falan maka tidak akan tajida kami dapati lahum bagi mereka aulia penolong min dari duni selain dia. Wa nahsyurum dan kami akan kumpulkan mereka yaumal qiyamah pada hari kiamat ala atas wujuhim muka-muka mereka, umyan buta, wa bukman bisu, dan summan tuli. Summan tuli. Ma'wahum tempat mereka, tempat kembali mereka, jahannam, neraka jahannam. Kullama setiap kali khabat padam, zidnahum kami tambahkan kepada mereka sa'ira, nyalaan apinya. Terjemahan keseluruhannya, wa man yahdillahu fahuwal muhtad, dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah SWT, dialah yang mendapat petunjuk. Wa man yudlil falan tajida lahum awliya min dunih, dan barang siapa disesatkan, maka engkau tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dia. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Ma'wahum jahannam, tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Allah. Kemudian Allah SWT memberitahu bahwasanya siapa yang diberi petunjuk, yang Allah bagi petunjuk supaya mereka dapat beriman kepada Allah, mempercayai agama yang dibawa oleh Rasulnya, maka sesungguhnya dia dah mendapat pimpinan jalan yang benar, jalan yang betul. Jadi kalau dia dapat petunjuk, dia ambil pengajaran, dia tengok mukjizat Nabi ketika itu, dia membenarkan, dia beriman, sesungguhnya dia telah mengikut jalan yang betul, yang benar. Begitu zaman sekarang, kalau mereka dah tengok jalan yang betul, dalam Al-Quran dah mengajar macam ni, dalam hadis dah beritahu, ulama-ulama dah beritahu, dia ikut, dia beriman dengan Allah dan Rasul, maknanya dia di atas landasan yang betul.
Tapi kalau tahu tak mau ikut, dah tak mau nak beriman, mereka ni dah dalam kesesatan. Sebaliknya, siapa yang disesatkan disebabkan orang itu sebenarnya telah memilih jalan yang sesat. Mana dia, kalau orang tu disesatkan, dia tengok petunjuk pun tak mau ikut, dah tengok bukti-bukti dia dalam Quran pun ada, pun tak mau ikut. Mana hati dia keras dah. Sebenarnya mereka sendiri yang pilih, bukan Allah sesatkan mereka. Mereka sendiri. Allah dah buka dah, Allah bagi peluang, tapi mereka tetap cari jalan macam tu. Mereka sendirilah pilih jalan sesat. Allahu Akbar. Jadi bila dia pilih jalan sesat, maka dia terus menerus akan melakukan kederkaan. Dia akan laku penyelewengan, dia akan melakukan macam-macam. Masa tu baik pun dia tak nampak hak, tak nampak benar lagi. Dia nampak baik, semua buruk dia tak kata nak berterima kasih pada Allah lagi dah. Bila orang tak dapat petunjuk ni, benda baik pun dia nampak buruk. Kalau buruk lagi bertambah buruk lah. Allahu Akbar. Orang tolong dia pun dia kata orang nak khianat dia. Ni apa? Orang tak dapat petunjuk. Jadi semua perkara-perkara kebaikan dia akan takwilkan dengan apa? Kejahatan. Dia akan balas dengan kejahatan. Maka Allah SWT kata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, nescaya mereka tidak akan dapat mencarikan penolong. Kalau mereka tak dapat petunjuk, tidak ada satu orang dapat tolong mereka di akhirat besok. Di kubur kah, di mahsyar kah, tak ada penolong lagi dah. Kalau kat dunia sakit, boleh cari orang tolong. Kalau kena sikit, boleh cari orang tolong. Tapi kat kubur, kat mahsyar, semua tak ada dah. Nafsi, nafsi, nafsi. Nanti semua akan lari. Ada isteri pun, isteri kata, bang, tak maaf lah bang. Dulu kat dunia dah kelambu sekali boleh, dah satu bilik. Tapi sekarang tak boleh. Nafsi, nafsi. Anak pun macam tu dengan bapak. Bapak pun itu dengan anak. Semua nafsi, nafsi. Tak boleh nak jadi tolong. Tak boleh jadi peguam bela. Kecuali Allah yang dapat menolong. Untuk menunjukkan mereka kepada kebenaran. Itu saja. Jadi kalau nak dapat petunjuk, mintalah petunjuk Allah. Ya Allah saja yang dapat bantu. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa. Dan kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan muka mereka terlungkup. Allahu Akbar. Dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Nanti di padang mahsyar mereka akan dikumpulkan untuk dihisap. Allah kumpul balik semua. Walaupun sekarang kubur masing-masing, tengok kubur kau ni panjang, kubur kau ni pendek, kubur kau ni ada apa? Binaan. Kubur kau ni tak ada binaan, ada batu dengan mozaik dan sebagainya. Tapi semua akan dihisap di padang mahsyar nanti. Dikumpul balik. Dan dalam keadaan mereka adalah buta, bisu dan pekak. Sebagaimana mereka di dunia telah buta, tidak mahu melihat kebenaran, dan bisu tidak mahu menuturkan perkara yang baik, dan berpura-pura pekak, tidak mahu mendengar seruan agama Allah, dan tak mahu mendengar, pura-pura tak mahu mendengar perkara yang baik. Maka begitulah Allah SWT akan balas mereka di akhirat berkeadaan seperti itu juga. Tak nampak dah yang ni Allahu Akbar. Tak reti nampak baik, mereka dalam akhirat pun tak nampak dah yang baik, buta lah. Ya Allah Akbar. Mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Juga berkeadaan dalam muka mereka terlungkup. Inilah gambaran yang sedahsyat-dahsyat, sedahsyat-dahsyat, terhabis-habis hina apabila mereka dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Allahu Akbar. Mereka dibangkit macam tu. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga ada mendatangkan riwayat daripada Hadrat Anas radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ada orang tanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana nanti manusia berjalan dengan muka yang terlungkup? Kalau jalan kaki kami faham lah kan, jalan tangan mungkin boleh faham lagi, tapi jalan dengan muka mana, jalan macam mana? Nak jalan dengan muka macam mana?
Allahu Akbar. Macam ular nak jalan kan? Tak tahulah macam mana nak jalan. Ada orang tanya dah kan, bagaimana nanti manusia boleh berjalan dengan muka terlungkup? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, Tuhan yang berkuasa menjadikan mereka menjalankan dengan kaki mereka. Dia jugalah yang berkuasa menjadikan mereka dengan muka mereka terlungkup. Kalau Allah SWT boleh jalankan manusia menggunakan kaki, Allah yang jadikan kaki supaya manusia boleh berjalan, begitulah Allah boleh gunakan muka, Allah jadikan muka untuk mereka boleh berjalan. Allahu Akbar. Ada manusia tak mau jalan kaki kan? Ada jalan tangan pun ada. Macam orang demi kat circus kan? Jalan tangan ya. Ataupun orang cacat, tak ada kaki, jalan tangan pun ada. Ataupun berjalan dengan badan pun ada. Macam-macam hikmah Allah SWT. Jadi tak mustahil lah Allah SWT boleh ciptakan kuasa untuk jadikan manusia yang mendaka pada Allah SWT jalan dengan muka yang terlungkup, dengan muka mereka. Bayangkanlah. Ini hina lah jalan dengan muka ni. Muka ni satu tempat kemuliaan. Jalan dengan muka bercala habis lah. Allahu Akbar. Imam Tirmizi ada meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan bahawa manusia nanti di padang mahsyar ada 3 jenis. Ada 3 bagai manusia yang di padang mahsyar nanti. Pertama sekali, ada yang berjalan dengan kaki. Yang kedua, ada yang berkenderaan. Jalan kenderaan. Yang ketiga, ada dengan muka mereka terlungkup. Jadi nak tunjukkan ada jenis. Ada yang boleh jalan dengan tak kaki, ada yang boleh jalan dengan kenderaan, ikut amalan. Tapi kalau jalan dengan muka ni memang teruk lah. Allahu Akbar. Ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Apabila telah selesai, mana tempat mereka inilah neraka jahanam. Setiap kali api tu macam nak padam, kami tambahkan nyalaannya kepada mereka. Allah Akbar. Apabila selesai mereka dihisap, lalu dimasukkan ke neraka jahanam, mereka tinggal, menjadi tempat tinggal mereka, tempat kembali mereka. Ya Allah, tempat kembali mereka. Kemudian dibakar sehingga kulit dan daging mereka tak tinggal apa-apa lagi dah. Maka api tu mula nak berhenti dan padam. Maka kami kembalikan lagi kulit dan daging tu jadi sembuh, dibakar balik. Iaitu Allah tambahkan nyalaan api itu, bakar daging mereka semula, kulit mereka semula. Begitulah dilakukan berulang-ulang. Bila padam, jadikan balik kulit dan daging ni, dibakar balik. Dan itulah balasan kepada siapa? Balasan kepada orang-orang yang ingkar. Ni balasan untuk siapa? Untuk orang yang degil, ingkar, yang tidak percaya bahawasanya Allah berkuasa mengembalikan orang mati hidup semula. Allah Akbar. Supaya dapat mereka saksikan ulangan-ulangan tersebut dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka rasakan seksaannya berulang-ulang. Allahu Akbar. Begitu dahsyat sekali Allah balas terhadap orang yang degil, yang tak mau menerima Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT. Mereka cabar lagi. Itulah siksaan mereka yang amat pedih. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar daripada beberapa ayat ni, kita kongsi sama-sama, dan kita sampaikan kepada mereka yang tidak ada di sini. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna suntada. Allahumma hdina jami'an. Allahumma hdina jami'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hana rabbika